Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya, IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran Sejarah Tingkatan 3 bagi bab 1 Kedatangan Kuasa Barat. Okey, sebelum tu cikgu harap kamu dah bersedia dengan lembaran buku teks kamu ataupun buku teks digital kamu yang kamu boleh dapatkan melalui laman Sesawang Delima KPM. Okey, jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan melihat subtopik 1.1 iaitu kestabilan dan juga kemakmuran negara kita. Okey, sebelum tu kamu boleh buka buku teks kamu ataupun buku teks digital kamu pada muka surat 2. Okey, saya teruskan lagi. Okey, baik. Kalau kamu tengok di hadapan kamu ni ada gambar yang menunjukkan di mana kegiatan perdagangan di pelabuhan Melaka pada suatu ketika dahulu. Okey, jadi kestabilan dan juga kemakmuran negara kita ni dia dah menarik kedatangan pelbagai kuasa barat. Jadi ada macam-macam faktor lah yang telah mendorong kuasa barat ini untuk datang. Jadi mereka ni bersaing menggunakan pelbagai strategi untuk mendapatkan tanah jajahan. Jadi perbezaan strategi yang mereka laksanakan ini dapat memudahkan mereka untuk menguasai negara kita dan juga meluaskan kuasa serta pengaruh mereka. Okey, seterusnya. Okey, secara umumnya lah macam cikgu cakap tadi, negara kita ini mempunyai sistem pemerintahan dan juga pentadbiran yang stabil hasil daripada kebijaksanaan pemerintah kita pada masa dahulu. Kalau kita dah belajar kan pada tingkatan 2 dulu, kita dah belajar mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Kita dah tengok pelbagai corak pemerintahan di negeri-negeri di negara kita. Jadi apa yang kita dapat tengok, pemerintah pada masa itu, raja sangat bijak untuk mentadbir dan memerintah negeri masing-masing. Jadi pada masa itu juga pemerintah ni dia sedia berganding bahu dengan rakyat untuk membangunkan negeri masing-masing. Selain itu juga kemakmuran negeri ini datang daripada pelbagai sumber hasil bumi alam yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi, mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan. Kita dah tahu kan negara kita ni, Malaysia ni, kaya dengan pelbagai sumber bumi. Contohnya biji timah, emas, lagi apa lagi? Perak. Selain daripada tu, kita ada hasil bumi. Negara kita ni terkenal dengan pengeluaran repah ratus, dama, rotan, hasil hutan dan pelbagainya. Jadi benda-benda ini menarik lagi minat kuasa barat untuk datang ke negara kita. Okey, seterusnya. Okey, negara kita ni dia mewarisi sistem pemerintahan beraja dan pentadbiran dan perundangan serta struktur sosial yang sangat tersusun dan menarik sejak dari dulu sampai sekarang. Jadi corak sistem pemerintahan di negara kita ini dia mempengaruhi pelbagai bentuk susunan rapih masyarakat. Jadi ada yang di bahagian bawah, dia ada pertengahan dan dia ada juga di bahagian atas. Okey, jadi negara kita ni mengamalkan sistem pemerintahan beraja sejak daripada dulu lagi. Sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kamu dah belajar dah pada tingkatan 2. Kalau kamu belajar dulu, hierarki dia di atas sekali adalah raja, bawah dia ada pembesar. Bawah pembesar tu ada lapisan-lapisan dia. Ada siapa? Ada bendahari, ada penghulu bendahari, ada temenggung, ada dan sebagainya yang lain. Jadi kalau kamu tengok, dia mengamalkan sistem pemerintahan beraja yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka yang kamu telah belajar semasa tingkatan 2 dahulu. Okey, bagaimanapun di Sabah dan Sarawak dia mempunyai sistem pemerintahan dia tersendiri, iaitu sistem pemerintahan tempatan. Kita akan tengok sebentar lagi. Okey, seterusnya. Baik, kamu boleh tengok pada buku teks kamu pada muka surat 4. Ini adalah
sistem pemerintahan beraja yang dijalankan di negeri Melayu. Okey, kalau kamu tengok atas sekali ada Sultan. Jadi apa tugas Sultan ni? Sultan ni dia adalah tugas dia. Kamu boleh baca dekat sini bahagian pentadbiran dan peringkat negeri. Dia sebagai ketua. Dia merupakan lambang kedaulatan negeri. Jadi kaum kerabat diraja ni membantu dari segi pentadbiran dan juga melaksanakan perintah Sultan. Okey, ini kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahu. Okey, lapisan kedua, pembesar jajahan dan daerah. Okey, ini dia pergi kepada skop yang lebih kecil. Okey, pembesar ni dilaksanakan tugas jaga keamanan, kemakmuran, kestabilan dan juga membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Dia akan duduk di kawasan jajahan dan daerah ditadbir dan mereka ni dilantik oleh Sultan tadi. Okey, penghulu mukim ni pula dia kepada unit yang lebih kecil iaitu kampung lah. Jadi gelaran lain ni kita boleh kata sebagai macam penghulu ke, penggawa ke. Okey, ketua kampung ni dia akan sampaikan arahan yang diberikan daripada raja kepada pembesar kepada orang kampung. Itu yang dikatakan sistem pemerintahan beraja di negeri Melayu. Okey, seterusnya. Okey, yang ini pula kamu boleh tengok pada muka surat 5 yang sebelah ni adalah hierarki pemerintahan di negeri Sembilan. Dia lain sikit sebab negeri Sembilan ni dia orang kata apa? Dia special sikit. Kalau bahagian tertinggi dia ada yang tuan besar ataupun yang dipertuan besar dan diikuti lapisan-lapisan dia sehingga ke bawah. Okey, di sebelah ni pula kamu tengok sistem pemerintahan di Sarawak dan juga sistem pemerintahan di Sabah. Jadi kalau di Sarawak ni dia macam ni dia ada sistem kesukuan dan juga sistem kesultanan. Kalau di Sabah pula dia bahagi kepada 3 di bawah tu, ada kesukuan, kesultanan dan juga sistem ketua bebas. Jadi dia berbeza. Ini kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahu. Okey, sistem perundangan. Tadi kita cerita tentang pemerintahan. Ini di bawah skop kestabilan. Kita belum cerita lagi kemakmuran. Jadi kestabilan dan kemakmuran inilah yang menarik kuasa barat untuk datang ke negara kita. Okey, dalam kestabilan ni tadi kita cerita pemerintahan, sekarang ni perundangan. Okey, kita ada perundangan kita tersendiri. Jadi sistem perundangan ni dia ada 2. Ada tidak bertulis dan juga bertulis. Okey, contoh kalau tak bertulis ni contohnya adat pepatih. Adat pepatih ni adat yang orang kata apa? Yang dilaksanakan dibawa dan diterima pakai di negeri Sembilan. Okey, contoh-contoh undang-undang bertulis pula kita ada banyak lah. Ada Hukum Kanun Melaka, Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang 99 Perak. Jadi benda ni kamu dah belajar dan didedahkan semasa kamu di tingkatan 2. Okey, kalau kat Sabah dan Sarawak pula peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan hukum adat masing-masing lah, serta tradisi yang dijalankan secara menurun mengikut kepercayaan suku masing-masing. Sebab di Sabah dan Sarawak ni dia ada banyak suku kaum berbeza dengan di Semenanjung. Selain itu juga negara kita ni banyak ada hubungan luar dengan negara ataupun negeri-negeri yang lain di luar daripada kawasan alam Melayu. Jadi wujudlah pelbagai bentuk hubungan ekonomi, politik dan juga sosial. Jadi pemerintah di negara kita ni berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang, contohnya British dan Belanda, untuk kepentingan dan memajukan negeri masing-masing pada masa itu. Jadi kebijaksanaan pemerintah tempatan ini dah dapat membantu lagi untuk luaskan pengaruh untuk berlindung daripada ancaman musuh dan juga memajukan ekonomi negeri masing-masing. Okey, seterusnya cikgu teruskan lagi. Kemakmuran. Tadi kita cerita kestabilan, sekarang kemakmuran. Okey. Kemakmuran ni mudah je. Kita tengok apa yang ada dekat negara kita. Negara kita ni dia terkenal dengan di persada antarabangsa sebab
ada pelbagai kekayaan hasil bumi dan sumber alam, daripada hasil galian, kesuburan tanah, sumber makanan, kelautan, flora, fauna. Jadi kita ada macam-macam. Tu kamu boleh tengok pada muka surat 6 pada buku teks digital dan juga buku teks kamu. Jadi pada masa itu juga, bila dah ada pelbagai sumber hasil bumi, hasil alam ni, wujudlah kegiatan perdagangan. Bila ada kegiatan perdagangan, seperti mana yang kamu belajar pada tingkatan 2 dulu, jadi muncul pelbagai pelabuhan perdagangan. Jadi pelabuhan yang muncul di kawasan strategik ni, dia membolehkan hasil-hasil ini tadi keluar dan didagangkan ke seluruh dunia. Jadi kemunculan pelabuhan perdagangan ni juga menarik minat kuasa barat untuk datang ke negara kita. Okey, di kemuncak kemakmuran kita, kita ada perkembangan intelektual dan juga pesuratan. Okey, kita akan tengok ni sebentar lagi. Okey, ini tadilah ya cikgu cakap pada muka surat 6, hasil bumi dan juga hasil alam. Negara kita ni ada macam-macam. Kalau hasil bumi, bahan galian, kita ada biji timah, ada emas, ada perak. Kalau kamu tengok gambar ni, ini gambar orang mendulang atau melombong pada masa dahulu, melombong biji timah. Biji timah ni merupakan hasil bumi yang diperdagangkan. Selain itu juga, kalau kamu tengok kat bawah ni, ada gambar orang mengutip hasil hutan. Jadi ini adalah salah satu kita kata produk lah, produk hutan rimba di negeri Melayu. Tak kira di Sabah ke Sarawak ke, macam-macam. Jadi benda-benda ni merupakan kekayaan negara kita yang memberikan kemakmuran kepada negara kita dan menyebabkan negara kita maju dan memberikan juga minat kepada kuasa barat untuk datang ke negara kita. Okey, selain itu juga dalam kemakmuran ni kita ada cerita tentang memanfaatkan hasil alam. Masyarakat tempatan pada masa itu dia pandai, ada kreativiti, ada kemahiran tinggi untuk hasilkan kraft tangan daripada hasil-hasil alam. Buat tikar mengkuang, buat kain puar, buat dinding buluh, menggunakan hasil-hasil alam ini. Kalau kat Sarawak ada kegiatan menenun kain puar dan menyulam selendang. Ini adalah kita kata salah satu cabang daripada kemakmuran yang ada di negara kita yang menarik minat kuasa barat untuk datang ke negara kita. Okey, itu tadi dari segi memanfaatkan hasil alam. Sekarang kita cerita pasal sistem ekonomi. Okey, sistem ekonomi di negara kita ni sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita sistem ekonomi di negara kita ni sangat teratur. Orang pada masa itu, masyarakat pada masa itu sangat bijak mengeksploitasi sumber alam semula jadi untuk majukan ekonomi. Okey, mereka melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan. Kalau setiap negeri pula ada kemudahan pelabuhan, ada penggunaan mata wang, ada sistem pencukaian, ada sistem timbang dan ukur. Jadi menjadikan benda ni lebih praktikal. Okey, pelabuhan ni kamu tengok yang poin yang pertama ni, pelabuhan-pelabuhan di negeri-negeri Melayu, wujud di muara-muara sungai. Jadi pelabuhan-pelabuhan ni menjadi pusat untuk mengumpul barang-barang daripada timur dan barat. Selain daripada tu, ada orang yang menguruskan pelabuhan. Kalau kamu tengok dekat sini ada gambar menunjukkan pelbagai jenis rempah-ratuh yang didagangkan di pelabuhan. Okey, seterusnya kita tengok dalam sistem ekonomi ni ada penggunaan sistem timbangan, sukat dan ukur. Kalau dulu-dulu ni kamu boleh baca, kamu boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 7. Okey, jadi sistem sukatan timbang dan ukur ni lah menjadikan kegiatan perdagangan ni lebih sistematik. Tapi apabila British datang ke alam Melayu, sukatan sistem timbang ukur, sukat dan ukur ni dia ubah menjadi lebih baharu dengan penggunaan perkataan ataupun istilah yang berbeza dan lebih canggih. Ini kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, selain itu juga sistem ekonomi pada masa dulu diperkenalkan penggunaan mata wang untuk menggantikan sistem barter dalam urusan perdagangan. Sistem barter ni apa? Kamu dah belajar dulu.
pada tingkatan 2, tingkatan 1 kamu dah belajar. Jadi orang dahulu, masyarakat dahulu, mereka menjalankan kegiatan menukar barang. Contohnya Abu ada ayam, Ali ada beras. Jadi Abu nak ayam, Ali ni nak beras. Jadi mereka menjalankan sistem barter ataupun menukar barang untuk sebagai dalam urusan perdagangan dia. Tapi diperkenalkan sistem mata wang untuk memudahkan lagi urusan perdagangan. Ada wang logam, ada wang timah, ada wang emas. Ni kalau kamu tengok gambar kat sini, ni contoh lah yang digunakan pada zaman dahulu. Jadi benda-benda ni dia menarik minat kuasa barat untuk datang menjelajah dan juga menguasai negara kita. Okey, selain itu juga kita ada sistem percukaian yang dilaksanakan di pelabuhan. Ni kamu boleh baca. Okey, kemudian kegiatan intelektual. Okey, apa dia kegiatan intelektual ni? Kegiatan intelektual ni dia lebih kepada pendidikan lah kita kata. Sebab pendidikan ni merupakan salah satu aspek yang penting lah untuk lahirkan individu yang lebih berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertata susila, berdikari dan juga berhemati tinggi. Pendidikan ni pula, kegiatan intelektual ni dia terbagi kepada dua, formal dan juga tidak formal. Okey, kamu boleh tengok buku teks kamu pada muka surat 8 Okey, sini kita cerita pasal tak formal lah. Okey. Secara orang kata apa, secara ringkas lah, cikgu beri contoh lah. Kalau tak formal ni, orang kata apa, contoh macam pendidikan awal ataupun asuhan dalam institusi keluarga lah. Contohnya anak-anak dia ajar cara nak bercucuk tanam, tangkap ikan, bertukang, buat kraft tangan, belajar ilmu agama, cara berkawan, cara jaga maruah, tu contoh lah. Okey, selain tu juga kalau kat Sabah Sarawak pun ada juga orang kata apa, pendidikan tidak formal. Okey, contohnya macam tadi jugalah dia ajarkan kemahiran-kemahiran tertentu. Selain daripada tu juga mereka mengamalkan kepercayaan turun-temurun etnik. Contohnya cara nak berburu, cara nak meramu hasil hutan. Tak beza juga di Sabah pun sama juga. Ada pendidikan tidak formal daripada keluarga yang diajarkan kepada anak-anak. Jadi berbagai-bagai kemahiran lah, contohnya bersawah, berternak, bertukang dan sebagainya. Kamu boleh baca pada lembaran buku teks digital kamu ataupun buku teks kamu pada muka surat 8. Okey, pendidikan formal ni orang kata apa, lebih kalau masyarakat Melayu lebih kepada bercorak Islam lah, yang lebih menekankan ilmu keagamaan yang dilaksanakan di masjid, surau, pondok dan madrasah. Ni kamu boleh tengok pada muka surat 9. Jadi dia adalah apa yang tertentu yang diajar. Contohnya kalau kat sini kita tengok istana, ada ajar tentang pentadbiran negara, sistem politik. Okey, masjid, surau ada ajar tentang ilmu-ilmu agama. Okey, kalau pendidikan pondok pula lebih kepada mempelajari Al-Quran, ilmu dan hadis. Ni kamu boleh baca pada buku teks kamu. Okey, seterusnya kalau kat Sarawak pula pendidikan formal dijalankan di masjid dan juga sekolah agama. Jadi kumpulan etnik yang beragama Islam ni dia mempelajari agama Islam dengan membaca Al-Quran dan menulis tulisan Jawi. Selain itu juga ada diajar cara beribadat, ada guru orang kata apa mengajar Al-Quran, ada imam, ada lebay. Tidak bezalah di Sabah pun sama. Okey, jadi selain daripada itu juga bahasa Melayu dan tulisan Jawi berkembang dengan pesat. Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca dan dipertuturkan di seluruh alam Melayu. Jadi bahasa Melayu ni membuktikan kemampuan menyampaikan ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Selain itu juga ada pelbagai penulisan karya kesusastraan yang berkembang. Jadi hal-hal seperti inilah yang menarik kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada subtopik 1.2 pada kelas yang akan datang. Sila siapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Jika ada sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.